Kelalaian ibu bapa dipercayai menjadi punca kanak-kanak belum layak divaksin dijangkiti virus COVID-19 dengan jumlah yang dikesan positif mencatat peratusan yang agak tinggi. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata bagi catatan hari ini saja sebanyak 17.4% daripada 258 kes yang direkodkan di Sabah terdiri daripada kanak-kanak belum layak divaksin. Katanya situasi itu boleh dikaitkan dengan sikap segelintir individu sudah lengkap vaksin yang mungkin beranggapan mereka kebal daripada jangkitan COVID-19 kerana berstatus lengkap vaksin. Sementara itu masih berkata kes COVID-19 di Sabah melonjak tinggi hari ini dengan peningkatan sebanyak 97 kes menjadikan jangkitan baharu berjumlah 258 kes. Sementara itu, Pelan Induk Gas Sabah yang menjadi rujukan kerjasama dengan memacu pembangunan industri gas di antara kerajaan negeri dan Petronas dilancarkan hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor yang melancarkan pelan berkenaan di Menara Petronas 2 Kota Kinabalu di sini berkata ia menandakan satu lagi peristiwa penting bagi Sabah selepas menandatangani perjanjian kerjasama komersial CCA pada 7 Disember lalu. Katanya pelan induk itu mengetengahkan 3 peluang pelaburan utama yang berlainan ciri berkaitan sumber gas asli Sabah dengan yang pertama ialah pembinaan loji gas asli cecair LNG dengan kapasiti 2.0 juta tan setahun di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang. Sempena pelancaran itu, Haji Jian juga Menteri Kewangan 1 turut menyaksikan pemeteraian perjanjian induk bekalan gas asli yang ditandatangani di antara Petronas dan SEC selaku syarikat berkaitan kerajaan GLC negeri berkaitan pengedaran gas asli di Sabah. Haji Ji turut merasmikan Menara Petronas 2 Kota Kinabalu setinggi 11 tingkat bernilai 190 juta ringgit yang terletak bersebelahan dengan Menara Petronas 1 di Sembulan. Sementara itu, Haji Ji berkata beberapa cadangan juga disyorkan dalam pelan induk berkenaan yang merangkumi lebih banyak aktiviti cari gali gas asli bagi memastikan bekalan yang mampan. Turut dimasukkan ialah pelan pembangunan komprehensif untuk Sabah yang mesti dirangka bagi mewujudkan lebih banyak industri tambah nilai di Sabah termasuk pembangunan hiliran petrokimia. Cadangan lain katanya ialah mengenai keperluan untuk menilai bakat tempatan sedia ada dan dipertingkatkan lagi bagi memenuhi keperluan industri minyak dan gas serta industri pembuatan dan pembinaan. Sejajar dengan itu, katanya sebuah entiti negeri perlu dikenal pasti untuk memantau pelaksanaan cadangan pelan induk gas Sabah. Dalam pada itu, Haji Ji berkata pelan induk gas Sabah diperakui Kabinet Negeri pada Oktober tahun lalu selepas Kerajaan Negeri dan Petronas melaksanakan kajian terhadap industri minyak dan gas bagi mendapatkan pulangan ekonomi jangka panjang untuk Sabah dan rakyatnya. Manakala daerah PITAS memerlukan Dewan 2 tingkat khusus untuk menempatkan mangsa-mangsa sekiranya berlaku bencana seperti banjir, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun PITAS Datuk Seri Rudi Awah berkata kemudahan itu amat diperlukan memandangkan ketika ini pusat kawalan operasi bencana terpaksa bergantung kepada bangunan kerajaan terutamanya sekolah. Katanya beliau selaku adun di kawasan berkenaan sudah memohon peruntukan daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk membuat Dewan Besar. Sebelum ini, Rudi berkata usaha mengatasi masalah banjir di daerah PITAS bukan mudah kerana ia memerlukan peruntukan yang amat besar. Katanya antara penyelesaian kepada masalah banjir di daerah PITAS adalah kerja-kerja mendalam sungai, membuka longkang dan meluas parit. Sementara itu, Rudi berkata bantuan wang untuk mangsa banjir yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mohon disegerakan. Katanya beliau mengharapkan peruntukan itu disalurkan segera untuk membantu rakyat yang terbeban akibat kejadian banjir. Seterusnya kita beralih kepada berita jenayah di mana seorang lelaki maut akibat ditikam dalam kejadian di luar bangunan sebuah pusat hiburan di Penampang Baru awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 3 pagi itu, kejadian sempat direkam kamera litar tertutup CCTV pusat hiburan berkenaan. Ketua Polis Daerah Penampang Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata sebaik menerima makluman sepasukan anggota dan pegawai dikerah bergegas ke lokasi kejadian.
Katanya mangsa dikenal pasti seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun dan mengalami kecederaan akibat kesan tikaman objek tajam. Mangsa kemudiannya dikejarkan ke Hospital Queen Elizabeth I dan ditempatkan di zon kecemasan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Mangsa disahkan meninggal dunia pada jam 8.38 pagi oleh pegawai perubatan bertugas akibat pendarahan yang teruk disebabkan tikaman objek tajam. Muhammad Haris berkata berdasarkan rakaman CCTV, pihak polis berjaya mengenal pasti suspek terbabit yang mencederakan mangsa sehingga meninggal dunia. Katanya polis sudah membuka kertas siasatan berhubung kejadian ini dan kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis meminta bantuan orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai suspek untuk segera berhubung dengan Balai Polis Berhampiran. Suspek dikenal pasti sebagai Kau Yung Chi yang berusia 34 tahun. Bagaimanapun, polis meminta orang ramai supaya tidak menyebarkan sebarang maklumat tidak sahih berhubung kejadian ini sehingga boleh mengganggu siasatan. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana operasi mencari dan menyelamat seorang lelaki yang dikuatiri lemas di perairan Kampung Lambidan, Kuala Penyu masih gagal menemui mangsa. Mangsa Syarizan Sani, 39 tahun, dilaporkan hilang ketika memukat ikan kira-kira jam 8 pagi semalam oleh ahli keluarganya yang menyedari kehilangan mangsa. Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam APM Sabah berkata, operasi mencari masih giat dijalankan dengan kerjasama pelbagai agensi keselamatan. Katanya setakat ini pasukan operasi masih belum menemuinya atau sebarang petunjuk yang boleh membawa kepada penemuan mangsa. Menurutnya setakat ini mangsa masih belum ditemui dan maklumat akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.